Kemudian Al-Imam Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala pernah berkata kepada beliau, pernah berkata ketika beliau ditanya dengan apa beliau mendapat ilmu, maka beliau menjawab, aku tidak menyombongkan diriku. Nama aku tidak menyombongkan diriku dalam mendapatkan pelajaran, dan aku tidak bakhil dalam memberikan pelajaran. Ini dua resipi untuk kita mendapatkan faedah ilmu. Sama jangan tidak sombong. Al-ma harbun, dan al-ilmu harbun lil fata muta'ali. Ilmu itu tidak akan, maksudnya akan berperang dengan seorang yang mana meninggi diri. Ilmu tak akan dapat pada orang yang meninggi diri. Kalma atau kasail harbun lil makanil ali. Seperti mana air bah tidak akan menetap pada tempat yang tinggi. Tentu perasan tak, air kalau kata turun air hujan, kepala air dia akan pergi ke mana? Akan ke bawah, dia bukan duduk di atas. Sebab tu kalau hujan lebat, kalau kita mandi tempat yang ceram, apa yang berlaku? Orang suruh kita lari kan, sebab air daripada atas akan turun. Maksudnya air paling banyak bertakung di mana? Di bawah, tidak di atas. Itu maksud sail harbun lil makani al-ali. Maksudnya air bah tidak akan duduk di tempat yang tinggi, dia akan turun dan kemudian akan menakung di bawah. Air di bawah lebih banyak daripada air di atas. Begitu ilmu. Orang yang merendah diri lebih banyak ilmunya dibandingkan dengan yang meninggi diri. Boleh. Yang ketiga, tidak bakhil ketika memberikan pelajaran. Maksudnya tidak berkira. Untuk nak mengajar tidak berkira. Ni tidak nak mengajar, kena tengok berapa ramai orang yang datang, siapa yang datang. Ramai tak orang mai kelas saya. Kalau orang tak ramai, saya tak mau pergi dah tempat tu. Ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maksudnya letakkan syarat pula pada waktu tersebut. Tapi kalau pihak penganjuran pun kena reti jugalah. Datang panggil ustaz, iklan pun tak buat, apa pun tak buat, orang kampung pun tak abang. Tu ustaz pergi, kita tengok seorang-seorang dia. Saya pernah sekali pergi tuan-tuan ke satu negeri ni, dipanggil oleh pihak penganjur. Tapi saya pun masa tu baru setahun dua ya dalam dakwah. Saya main daripada Kedah naik kancil. Saya waktu tu ada kancil ya. Kancil pula manual. Sampai saya setiap RNR saya berhenti. Semua RNR daripada Kedah, RNR pertama gurun saya berhenti. Lepas tu pula, boleh kata semua. Tak semua apa tuan-tuan, kepak kaki saya. Naik kancil tu serupa dengan macam naik kancil tu Sampai di Kajang, di Bangi, rumah bapak saudara saya. Dia bagi saya pinjam kereta dia. Dia kata, ambil lah kereta ni, nak pergi jauh lagi tu. Negeri di belah selatan tu. Saya tak abang negeri mana. Saya tak mau beritahu negeri mana, tapi arah selatan. Kemudian saya pinjam kereta makcik saya. Makcik saya bagi pinjam kereta dia, Honda Civic. Sedap lah sikit. Kawan saya tolong bawa saya sekali. Saya pergi lah. Sampai di negeri itu tuan-tuan, tengok di kawasan kampung. Masuk kawasan kampung, tak ada iklan apa pun, tak ada apa pun. Dia tahu hebat orang kampung ni kan, tak ada iklan apa pun ni. Lepas tu tengok masuk lagi, tengok ada satu surau kecil. Tuan-tuan ada berapa orang? 6 orang Saya ada 3 orang, 4 orang aku orang lelaki, ada 3 orang perempuan, lebih kurang. Habis sampai saya ceramah main daripada Kedah, main semata-mata ceramah tu ya, semata-mata untuk ceramah tu ya. Kemudian bila saya habis ceramah, saya ceramah macam 200 orang lah. Habis ceramah makan bihun. Lepas tu selesai balik. Bila nak balik tuan-tuan, tak apa lah. Sebab dia tanya dekat saya, ustaz, saya nak bagi berapa kat ustaz? Masa dia mula-mula hantar mesej kat saya, saya kata, saya jangan tanya macam tu. Saya tak boleh orang tanya macam tu. Duk tanya-tanya macam tu aib, memalukan. Tuan-tuan dia bagi berapa kat saya? Dia bagi RM60 kata saya. RM60 itu duit kereta Honda Civic tu ya. Tapi saya beritahu lah, kalau dia panggil lagi saya akan pergi lagi. Kalau dia panggil saya akan pergi lagi tempat tu semua. Tapi sampai lah tak panggil.
Sampailah tak panggil. Saya tak kisah bab duit tu tuan-tuan, tak kisah bab duit tu. Cuma sikap penganjur sepatutnya dibuatlah pengumuman. Siapa yang nak main, saya tak kisah bab duit, kita tak kisah. Kalau kata ni biar ramai yang dapat faedah. Tapi kita akan pergi kalau dia panggil. Kita tak panggil nak buat macam mana? Cuma kita jadi sangat berasa hati bila mana ada orang yang suka letakkan harga ketika mana mengajar dan sebagainya. Sepatutnya diletakkan. Tak sepatutnya diletakkan. Boleh. Walaupun hakikat dari segi hukum dibenarkan kalau guru Quran, contohnya kalau ditanya berapa ringgit yang dia nak letakkan untuk mengajar Quran, boleh dia letakkan, dibincang oleh ulama. Sebagai ulama melarang, sebagai ulama membenarkan. Tapi bagi kita memilih pandangan kata jangan ditanya tentang masalah tersebut, ikut kepada orang yang nak beri kau tersebut, dan kita yang minta. Soalnya kita meminta-minta dengan ilmu yang kita ajar. Sebenarnya tidak ada harga tuan-tuan. Satu lay dua lay yang diajarkan oleh para guru tidak ada harga kalau nak kiranya. Betul-betulnya kalau nak bagilah berapa pun, itu bukan harga dia sebenarnya, lebih mahal daripada itu. Sebab apa? Sebab ilmu yang dia nak dapatkan tadi, dia perlu musafir, bertahun-tahun belajar dan sebagainya, balik nak kira dengan semua pengajian yang dia mengaji, ilmu yang dia dapatkan untuk dia mengajar selai dua lay yang kita belajar, takkan dapat harganya, takkan ada harganya. Sebab tu ada sebahagian pihak penganjur tanya berapa nak bagi kepada ustaz. Ya, tu mungkin adab dia tanya. Sepatutnya dia tak perlu tanya, dia kena fikir sendiri. Dia fikir sendiri, tak perlu dia tanya. Dan orang tu pula yang terima tak perlu nak lebih-lebih sangat nak letak harga tu sampai hak saya macam ni, hak saya macam ni. Kadang-kadang ini menyebabkan sebahagian guru dicela, disebabkan sebahagian lagi orang yang mengambil kesempatan dengan bab tersebut. Itu saya kurang berkenan sikit dalam bab tu. Baik. Ada orang bertanya kepada Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diredai oleh Allah taala kedua-duanya, iaitu ayahnya dan anaknya. Ini Al-Imam Abdullah ibn Abbas. Dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Maka Sayyidina Ibnu Abbas menjawab, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul, kata beliau, dengan lidah yang banyak bertanya dan hati yang banyak berfikir. Ini pertanyaan yang banyak ini boleh menyebabkan ilmu kita bertambah. Seorang yang bertanya ini biasanya kerana dia berfikir ketika belajar, itu kan dia banyak bertanya. Faham tak? Dan tanya tu pula ada adab. Dan sebab tu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ada satu karang sebuah risalah berkenaan dengan manhajus salaf fi su'ali 'anil ilm. Bagaimana para ulama salaf terdahulu bertanya tentang ilmu. Dia ada manhaj bertanya. Apa benda yang patut kita tanya, apa benda yang tak patut kita tanya. Ada seorang imam pernah tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Waktu itu dia kecil lagi, masih muda, masih lagi penuntut ilmu. Dia datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ditanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, apa hukum ambil wuduk dengan air baqillah? Air baqillah ni air rendaman kacang, air yang dibasuh kacang ataupun kacang tu direndam dalam air tu, boleh tak ambil wuduk dengan air tersebut? Dan kacang kan suci, direndamkan dengan air, suci dah air tadi, boleh tak ambil wuduk? Imam Ahmad kata, la uhibbu hadha, aku tidak suka. Kata Syekh Abdul Fattah, perkataan Imam Ahmad kalau sebut la uhibbu, maksudnya la yajuz. Itu istilah Imam Ahmad. Kalau dia kata la uhibbu, maknanya la yajuz, tak boleh. Kerana air tu bukan air suci dan menyucikan. Dia bukan air suci dan menyucikan, dia hanya suci saja. Jadi la yajuz. Kemudian ditanya lagi, wahai Imam, apa hukum mengambil wuduk dengan ma'ul wardi, air bunga? Maksud dia tanya soalan-soalan apa ni? Oh, ni soalan-soalan yang dalam ilmu fiqh. Dia masih budak ni. Dan Imam Ahmad kata, la uhibbu hadha, aku pun tak suka yang tu juga. Maksudnya tidak boleh. Lepas tu dia pun ucap terima kasih, dia nak bangun. Imam Ahmad bila dia nak bangun, Imam Ahmad pegang jubah dia, tunggu sekejap, duduk dulu. Imam Ahmad tanya dia, apa doa keluar masjid? Apa doa keluar masjid? Cuba baca. Terlupa dia. Dia terlupa. Dia doa. Belajar dulu, Imam Ahmad kata. Belajar dulu. Soalnya soalan yang payah-payah. Doa keluar masjid pun tak tahu. Maksudnya bab asas pun tak selesai. Tanya ada soalan yang payah-payah. Faham tak? Ini Imam Ahmad nak ajar kepada penuntut ilmu
Bahawa bertanya ikut kepada kesesuaian dan ikut kepada keperluan kita, kepentingan kita pada waktu tersebut. Bukan nak tunjuk kata kita ni adalah orang yang mendalam dalam bab tersebut, tapi dalam sebahagian bab yang ni kita abaikan. Sepatutnya kita laksanakan, kita abaikan. Faham? Ditanya kepada Imam Malik, wahai Imam, apa hukumnya seekor ayam bersetubuh dengan seorang lelaki? Orang lelaki bersetubuh dengan seekor ayam, kemudian keluar telur. Boleh tak makan telur tu? Imam Malik diam. Tanya lagi, wahai Imam, boleh tak seorang lelaki bersetubuh dengan ayam, keluar telur, dan telur tu adalah hasil daripada persetubuhan lelaki tu dengan ayam tadi? Macam mana hukum telur tu? Imam Malik tanya, berlaku tak lagi benda tu? Dia tetap berlaku lagi, baru tanya. Bagi berlaku dulu baru tanya, dia kata. Imam Malik kata, bagi berlaku dulu baru tanya. Hanya benda yang tak